Terlibat kerana saya telah dijemput dan diberi kepercayaan oleh pihak penganjur untuk saya turut serta dalam Salam dari Maya 2.0 ni. Dan keterujaan saya adalah kerana dapat bersama-sama dengan rakan-rakan artis yang lain yang nama-nama besar dan juga menampakkan sesuatu yang lebih positif setelah habisnya kita selama 2 tahun berselubung di rumah menghadapi akan COVID-19. Dan sekarang ni antara yang orang kata permulaan yang sangat positif untuk kita memperkembangkan sayap untuk terus bekerja dalam industri muzik tanah air. Bukan. Selepas saja tamat PKP, saya berucap syukurlah kerana dah mula ada permintaan kata offer-offer dari segi persembahan pentas sama ada dinner show, carnival ataupun family day. Dan Waima kenduri kahwin pun ada, tetapi kita orang kata ambil kesesuaian daripada segi orang kata asalkan ianya mendatangkan orang kata pendapatan yang orang kata kena dan tak nampak macam mengarut dan merepek sangat, kita boleh proceed lah. Saya memang menyanyi 100%. Berlakon saya dah agak slow. Dan nyanyian ni saya mula 100% bila saya tak berapa nak orang kata tumpukan dalam dunia-dunia perniagaan. Sebab perniagaan ni banyaknya lebih kepada orang kata melibatkan menjadi duta kepada satu produk. Dan yang lebihnya adalah bisnes kecil-kecil tu, suka-suka main-main adalah kan. Tapi tak serius lah. Masa PKP dulu saya buat bisnes yang melibatkan OEM produk. Misal kata kalau kata saya termakan satu produk yang sedap, saya lamar kepada orang yang buat masakan tu untuk boleh saya tampal atas nama saya dan saya jalan sebagai produk saya lah. Jadi itu antara cara-cara kreatif untuk saya menyambung kehidupan untuk pendapatan yang tidaklah besar tetapi boleh survive lah. Okey, berkenaan dengan single, saya sebenarnya antara artis yang tak pernah berhenti dalam berkarya. Di mana bermula daripada 2014 sehinggalah ke tahun 2020 dan terbaru 2022 ni saya keluar dengan satu single terbaru untuk sebuah karya naskah lagu tu untuk Hari Ibu. Bersempena dengan Hari Ibu, berjudul Kau Ibu. Lagu dicipta oleh Joe Slash dan lirik oleh Joe Slash dan ada di YouTube. Begitu juga pada 2020 single baru ciptaan Joe Slash, lirik oleh Esamin Shahab, mencapai 500,000 tontonan, berjudul Ladu Ni Cinta. Dan masa nak buat promosi tu tiba-tiba kita terpaksa stop sebab kita lockdown. Jadi itu antara usaha saya sebagai player dalam industri muzik tanah air, tak berhenti berkarya, terus berkarya selagi ada orang mampu untuk orang kata bear the cost untuk setiap karya yang saya keluarkan. Kita media sosial lah, sebab sekarang ni banyak di media sosial. Jadi kita campakkan je produk tu di media sosial di bawah platform Astakona Entertainment. Dan Astakona Entertainment lah menjalankan tanggungjawab dia untuk membolehkan supaya saya tu nampak still relevan dalam industri dan still mampu berkarya. Untuk dalam keadaan banyak pelapis-pelapis baru yang keluar dengan pelbagai konsep, tetapi saya dapat merasai akan kelainan dia. Kalau dulu kita terpaksa berhempas-pulas untuk menyiapkan 10 buah lagu dalam satu album, tapi untuk sekarang ni dah sangat mudah. Satu single je lagu, tapi kos itu sama aja, pusing dia balik. Bila kita nak melibatkan promosi untuk supaya lagu tu happen, dia ibarat kita kena adakan satu modal yang agak besar dan orang kata kasar lah supaya membolehkan lagu tu happen dan dikenali ramai. Tapi saya tidak pergi ke arah itu. Saya lebih selesa untuk letakkan je dekat dalam media sosial, di YouTube channel, di platform Astakona Entertainment. Dan mana kalau kadang-kadang kalau fan-fans dan jumpa, bang tak ada lagu baru ke? Senang je. Tak payah kita nak bawa macam dulu, bawa CD, bawa kaset kan. Jadi pergi kat YouTube. Awak hashtag je Baguio MY akan keluar apa-apa aktiviti saya dalam media sosial. Tak kira di Instagram, di YouTube, di TikTok, semua ada. Jadi
dah mudah lah. Nak bandingkan dulu kita kena ada kata putus daripada syarikat. Tapi sekarang ni tak payah. Kita yang decide. Kita yang tokek, kita yang kuli, kita yang buat kerja, kita buat semua. So sekelip mata je kita letak dalam media sosial. Simple lah, lebih mudah. Saya lebih bersyukur lah kena dapat merasai akan suasana ini untuk terus berkarya dengan keadaan baru. Dan tidak menidakkan yang baru itu tidak bagus. Tapi kita sebagai player perlu duduk dalam tu untuk sama-sama orang kata blend dengan suasana baru. Baru kita boleh ke depan. Sentiasa relevan dalam usaha sebagai seorang anak seni. Media arus perdana kita pergi juga. Pada saya, kalau ikut pengalaman saya, yang sangat support ialah TV station. TV station dia sangat welcome. Setiap kali artis lama ni keluar satu produk baru, tak kira lah dalam slot-slot untuk waktu pagi ke dan sebagainya, untuk kita appear sebagai pengenalan untuk lagu baru, dia sangat support. Tapi masalahnya daripada segi untuk permainan di corong-corong radio ni, kita faham sebab dia melibatkan bisnes kan. Jadi kita perlu ada cost tertentu untuk supaya lagu tu di airplay. Tapi kita pun ambil mana yang rasa tak ada orang kata yang bersesuaian dengan kita punya kemampuan lah. Production lah. Kalau tak ada tak apa, let go. Sebab kita sekarang peminat pun dia ada hak. Dia tak perlu lagi mengharapkan DJ radio untuk memutarkan lagu itu supaya lagu itu diputarkan. Kalau kita dah ada Spotify, kita dah ada Joox, just pergi dekat situ je, just play ya, main, boleh dengar. Ikut apa yang rasa peminat nak dengar kan. Jadi saya dapat impak dia daripada peminat-peminat ni. Dia kata, oh iyalah memang kita tunggulah satu karya baru daripada Abang Bagio. Tak kira sama ada dengan Dhamma Sutra ke ataupun solo ke. Tapi dia dapatlah kita melepaskan rindu dan melepaskan pertanyaan dia, big question mark selama ni. Ya ke Bagio ni boleh lagi ke still nyanyi ke apa tak kan. Jadi kita yang kena sebagai apa kata bapa ni atau ibu yang kita yang melayani akan peminat-peminat ni seolah-olah macam baby kan, untuk kita suapkan kepada mereka apa yang kita ada. Itu yang kena betul konsep tu. Kalau tidak, bukan dengan konsep kita tanya apa yang kita nak suap kepada orang yang nak disuapkan. Kita bagi sesuatu yang untuk baru, nafas baru, idea baru untuk kita suapkan kepada pendengar-pendengar. Barulah industri ni jadi hidup segar malah segar. Kalau tidak, dia akan mati macam tu saja. Okey, soalan best. Dhamma Sutra akan muncul kembali setelah kami kehilangan pemain gitar utama Alok. Dah 3 tahun. Beliau arwah meninggal pada bulan 10 2019. Lepas tu kita berehat selama 3 tahun. Dan sekarang ni kita tengah susun satu line up baru, di mana player-player untuk tulang belakang baru untuk main gitar utama ni adalah daripada seorang musician yang lagu Umpama Mimpi Dalam Mimpi tu keluar pada tahun 1991, usia dia baru 3 tahun. Jadi kami cuba untuk blend sesuatu yang baru untuk dapatkan daripada player-player yang lebih orang kata bertenaga, lebih lagi dia terbuka dengan konsep muzik kami yang dah berusia 30 tahun, untuk dia blend dengan kami untuk sebagai line up baru. Jadi itu antara-antara yang orang kata gimmick yang amat-amat orang kata mungkin akan menarik minat di kalangan pendengar-pendengar muzik yang play baru ni dengan pendengar-pendengar baru. Bukan perancangan lagi. Sekarang ni dah memang kita dah start set up, dah ada team, dan insya-Allah kita akan keluar dengan satu small gig untuk teaser, dan kita akan keluar dengan satu konsert Dhamma Sutra. InsyaAllah. Doa-doa lah. Pendapat saya sebenarnya, mungkin rezeki saya ketika itu, 30 tahun dulu, dapat daripada pengkarya yang menulis lirik ini adalah orang yang berilmu. Bukan sekadar kerana dia mencipta kerana kesempatan dan peluang yang dia ada, tetapi dia describekan daripada ilmu yang dia ada kepada penulisan kreatif, supaya dia boleh mendatangkan satu soul, rasa yang boleh orang kata mendatangkan kesan daripada penulisan kreatif tu untuk orang berfikir. Jadi nampak dia ada double standard. Ni cerita macam lagu Sufi, orang ingat ni nama perempuan ke? Ni siapa? Rupa-rupanya dia lebih ada penciptaan dia yang tersendiri yang boleh orang kata
orang kata dipelbagaikan, orang kata jadi macam session untuk dia orang berbicara kan dalam kolom-kolom. Kalau tengok dalam Sufi punya apa ni original track tu, banyak komen-komen yang orang cakap macam-macam pelbagai pandangan dan pendapat kan. Jadi kat situ yang kita nampak mahal lah dalam keadaan hasil-hasil yang dicipta oleh penulis-penulis kreatif yang dulu, penulis lirik yang dulu-dulu lah. Yang sekarang ni bukan cakap tak bagus. Kreativitinya mungkin caranya yang tersendiri sekarang. Cuma dia tidak ada terselindung, dia lebih direct dengan penggunaan bahasa-bahasa yang sangat direct kan. Jadi dia dah tak nampak lah lagi dah dia punya kreativiti yang orang kata sangat terus terang-terang je bagi tahu kan macam tu. Jadi dia tak ada bunga-bunga bahasa kan. Jadi itu antara yang keistimewaannya penciptaan lagu-lagu yang lepas-lepas 30 tahun yang dulu.